Hello. Good morning, Angie. Yeah, good morning. Hi. Okay, thank you very much for coming in to join this assessment for green projects or sustainable projects. Yeah. So can I start? Yes. All right. Yeah, sure. Okay. Good morning to you and to the group of people who are actually at the moment waiting for my video to be sent to them. Yeah. Actually, this assessment for penjurian projek Mampan ni adalah satu penilaian untuk mereka yang ada projek di tempat mereka sendiri ataupun di mana-mana bisnes yang mereka menjalankan aktiviti kehijauan lah. Ya, aktiviti kehijauan itu mungkin merupakan aktiviti bersama dengan komuniti ataupun aktiviti bersama dengan organisasi yang lain ataupun aktiviti yang ada menjurus kepada ekonomi dan ataupun aktiviti yang ada yang kata ada pelibatan dengan persekitaran. Okey, secara tak langsung ya, bila kita sebut sebagai projek Mampan ya, projek Mampan adalah satu perkataan bahasa Malaysia yang ditranslatekan daripada perkataan sustainable project. Okey, sustainable project ni adalah projek yang mana dia tidak sama dengan projek biasa. Projek Mampan adalah projek yang ada kenaikan dengan pengiktirafan kepada kebaikan-kebaikan lain ataupun nilai-nilai lain yang boleh dikira sebagai salah satu daripada pengukuran yang boleh dikata berdaya saing dan juga berdaya maju, ya. So kita tahu di bumi Malaysia ini kita ada banyak warisan yang disebutkan itu adalah warisan yang berbentuk kebudayaan, warisan yang ada kaitan dengan kita punya sejarah ataupun warisan yang ada berkaitan dengan kita punya latar belakang lah. Latar belakang dari kita punya latar belakang ekonomi, latar belakang dan kebudayaan ya, dan lain-lain lagi. Sama ada dalam sektor pertanian ataupun dari sektor social economic activities ya, ataupun social economic pekerjaan yang meraih kepada kebaikan dan juga keuntungan. Malaysia juga adalah merupakan tempat destinasi kepada pelancongan bukan kerana keindahan alam dan juga keindahan budaya yang ada di peringkat kita punya bangsa-bangsa kita lah yang ada di Malaysia. Tak kira dari bangsa Melayu, Cina, India dan juga bangsa-bangsa yang ada di dalam negara ini ya. Sama ada di negeri Sarawak dan Sabah ataupun di negeri-negeri lain yang ada berkaitan dengan budaya yang unik ataupun budaya yang tidak asing lagi sebagai budaya kepada orang-orang asli kita ya. So kita tahu bahawa semua budaya kita ini kalau kita beri penumpuan untuk membaik pulihkan keadaan ekonomi kita, kita kena jaga bukan setakat komuniti itu tersebut, tapi kita kena jaga juga tentang dia punya persekitarannya. So, kita punya penjurian ini, pada siapa yang ingin masuk pada penganugerahan ya, ini bukan satu pertandingan. Penjurian ini adalah untuk memberi penghormatan kepada mereka-mereka yang sudah mempunyai ciri-ciri mampan dan mereka perlu pernah kenal bahawa ciri-ciri mampan ni mungkin telah pun menjadi budaya dia ataupun dia punya tabi'i dia dalam pekerjaan dia ataupun sebagai dia punya praktis ya dalam dia menjalankan kerja harian dia, sama ada di peringkat perniagaan ataupun di peringkat
aktiviti biasa. Dan kita tahu bahawa bila kita sebut pada penjurian, di manakah matlamat penjurian itu harus ditujui ataupun apakah sebabnya kita perlu ada penjurian. Salah satu sebabnya adalah kerana kita tahu bahawa negara Malaysia kita ini mempunyai banyak perkara yang telah dirosakkan oleh kita sendiri. Salah satunya lah kita punya sektor penghutanan, sektor persekitaran, alam, sungai, laut, bukan cakap lagi gunung ganang, itu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Banyaknya sudah hapus disebabkan kita punya budaya yang mungkin tidak meningkatkan penilaian terhadap keadaan semasa. Ya, kita tahu bahawa sekarang ini kita punya ekonomi amat meruncing ataupun sangat terbiar kerana tidak diberi penikmatan yang baik ataupun kita tidak menghormat kita punya aset negara. Aset negara kita ni banyak, tapi disebabkan kita tidak tahu macam mana nak menjaga pengurusan aset itu, manakala kita kebanyakannya orang yang terpelajar, maka dengan demikian kita juga tidak boleh mendapat keuntungan yang baik. Jadi buku yang kita gunakan untuk penjurian adalah buku yang memang sudah pun dikeluarkan di seluruh negara dan dipakai oleh lebih kurang 185 negara yang pakai buku penjurian Projek Mampan. Dan di Malaysia ini buku ini tidak asing, dan sekarang ini kita bawa penjurian ini supaya mereka yang menjalankan perniagaan boleh mendapat penganugerahan sekiranya projek mereka boleh dilihat sebagai projek yang mempunyai ciri-ciri projek Mampan. Saya akan teruskan tentang apakah penjurian tersebut. Mungkin ramai orang sudah tahu tentang gambar rajah ini. Gambar rajah ini amat popular dari segi menerangkan tentang 17 matlamat pembangunan bangsa-bangsa bersatu. Dalam Inggerisnya adalah United Nations 17 Sustainable Development Goals. Dan banyak seminar, webinar, workshop sedang berjalan dengan rancak kerana nak menerangkan tentang setiap aktiviti yang tersebut di dalam gambar rajah ini. Sekiranya kita mempunyai projek dan projek kita ada kait-mengait dengan salah satu daripada 17 elemen SDG ini, maka kita telah pun menyahut seruan bangsa-bangsa bersatu dalam membaiki baik kita punya ekonomi dan juga perhubungan sosial, begitu juga dengan perhubungan persekitaran. Sebab 17 elemen ini adalah merangkumi elemen-elemen aktiviti sosial, aktiviti persekitaran dan juga aktiviti ekonomi. So kalau kita punya projek ada kena-mengena dengan salah satu ataupun dua atau tiga atau empat daripada elemen ini, maka kita sudah pun menyahut seruan untuk membaiki keadaan yang mungkin perlu dipulih dengan sempurna dan juga diurus dengan baik. Pengurusan itulah yang kita nak tekankan sebagai pengurusan Mampan, yang mana mungkin ramai yang tak tahu bagaimana nak menjalankan pengurusan tersebut. Dan ini gambar rajah yang amat dipakai dalam penjurian. Kalau kita ingin menyertai penganugerahan, ada 5 perkara yang kita akan nilai. Perkara yang pertama adalah produk. Apakah jenis impak yang dibawa oleh produk kita? Produk kita tu mungkin merupakan barangan ataupun alat-alat ataupun hasil tanaman atau seterusnya, produk. Dan juga produk kita tu mungkin merupakan perkhidmatan. Perkhidmatan seperti tourism operation, mungkin dari segi consulting ataupun training dan seterusnya. So dua-dua produk ini, sama ada produk
dari segi fizikalnya ataupun perkhidmatan dah mempunyai jangka hayat yang tersendirilah, ya. So kalau kebanyakan produk sekiranya tidak dilanjutkan jangka hayatnya, maka pengurusan projek itu mungkin sudah tidak mampu untuk meraih kebaikan hasil daripada projek tersebut. Begitu juga, itu P yang pertama iaitu produk. P yang kedua iaitu proses. Setiap produk mesti melalui kita kata piawaian yang sesuai. Apakah yang dimaksudkan piawaian? Sebagai contoh, kalau kita mengeluarkan produk halal, maka piawaiannya adalah halal certification ataupun piawaian dalam syariah compliance, ya. Jadi di situ kita tahu bahawa proses untuk menjalankan sesuatu aktiviti itu, sama ada perkhidmatan ataupun pengeluaran produk, mesti ada proses untuk kita menjalankan pengurusan yang baik dalam menjana pendapatan, di samping itu juga menghasilkan produk dalam bentuk yang terbaik, sama ada dari segi masa, dari segi material ataupun dari segi dia punya hubungan kait dengan supplier-supplier yang lain. Tapi kalau seseorang itu belum mampan, dia akan melihat produk dengan proses sebagai dua perkara biasa dan kebanyakannya akan membendekkan jangka hayat projek kerana mereka hanya melihat dari segi profit. So sekiranya mengeluarkan produk atau perkhidmatan dan mengeluarkan piawaian hasil untuk mendapatkan profit saja, maka itu merupakan projek biasa, bukan projek mampan. Projek mampan adalah projek yang ada kena-mengena untuk mengeluarkan impak. Apakah yang impak yang nak dikenal pasti itu? Impak yang nak dikenal pasti itu adalah sama ada impak sosial, impak persekitaran ataupun impak ekonomi. Kalau produk dan proses kita itu boleh kita menceritakan tentang impak yang akan dibawa hasil daripada projek kita, maka penganugerahan itu boleh diberi kepada projek owner ataupun kepada syarikat yang mengeluarkan hasil projek. Ya, contoh dalam bahasa Melayunya, kalau kita tengok tadi yang 5P, dia ada sebut impak produk, impak proses, impak kemasyarakatan, yang mana ada 4 elemen tajuk dia, ya. Tajuk impak sosial tu ada 4. Amalan buruh kerja dan kerja yang sesuai, masyarakat dan pengguna, hak asasi manusia dan perilaku beretika. Di bawah setiap 4 topik ni tadi ada elemen-elemen yang perlu dilihat sebagai direct impact kepada kita punya projek. Sebagai contoh, mungkin projek kita itu ada impak terhadap kesihatan dan keselamatan projek. Dan juga ada impak terhadap latihan dan pendidikan. Ataupun ada impak tentang kesesuaian dalam memenuhi sokongan kepada komuniti. Ya. So, kalau ada salah satu daripada elemen-elemen ini merupakan impak yang tinggi dalam projek kita, maka impak sosial itu boleh dikenal pasti. Ya, jadi soalannya nanti bila tanya apakah impak sosial yang ada kait mengait dengan projek kita, maka kita boleh lihat senarai ini dan pilih manakah impak sosial yang ada kemuna dengan projek kita. Begitu juga dengan impak planet ataupun alam sekitar. Kita nak tahu ada 4 perkara dalam alam sekitar yang amat ditekankan sebagai penting. Ya, perkara itu adalah berkenaan dengan pengangkutan, itu logistik, tenaga, which is kena-mengena dengan energi, tanah, udara dan air, ya, dan juga konsumsi, consumption, ya. Jadi kalau ada elemen-elemen bagi setiap tajuk ini ada kena-mengena dengan projek kita dan kita menguruskannya dengan baik, maka impak kepada persekitaran itu sudah terkena dengan projek kita. Jadi bila kita nak terangkan tentang
kebaikan projek kita, kita dah boleh beritahu bahawa projek kita ini ataupun perniagaan kita ini sudah mengeluarkan impak yang baik hasil daripada pengiraan P di bawah impak planet. Impak kemakmuran. Impak kemakmuran dalam bahasa Inggerisnya adalah prosperity. Prosperity maksudnya kita mempunyai kesaksamaan untuk meraih keuntungan, pendapatan dan juga kebaikan hasil daripada ekonomi yang baik. So sekiranya kita punya projek itu mempunyai impak yang dinilai tinggi dari segi ekonominya, maka kita telah pun menjurus kepada salah satu daripada 5P ini ke tahap kemampanan yang tinggi. Jadi dalam kita punya penjurian, kita nak melihat projek-projek yang kita jalankan itu sama ada kita ada terkena dengan 5P ini. Kalau ada, maka kita dah boleh beritahu apakah jenis projek tersebut dan bagaimana impak itu boleh diterangkan dengan jelas sama ada dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa Malaysia, dan kita boleh nilaikan dan beri penganugerahan tersebut sekiranya sudah pun memenuhi syarat, ya. Contoh, ya. Macam tadi, projek mampan. Kalau kita ni di sekolah, di peringkat sekolah, di peringkat college ataupun politeknik, peringkat universiti, syarikat ataupun organisasi, semua sektor-sektor ini mempunyai projek. Tak kiralah sama ada projek itu dijalankan di dalam premis masing-masing ataupun di luar premis, ya. Sama ada di tempat kerja, di tempat suasana yang lain, ya, daripada tempat kerja, sama ada di ladang ataupun di pekan ataupun di mana-mana saja, ya, yang mana ada projek yang boleh digelar sebagai projek yang berkait rapat dengan sustainability ataupun dengan perkataan kemampanan, maka kita dah boleh buatkan penganugerahan tersebut. Bila saya sebut tadi projek pembangunan yang biasa, selalunya kalau yang biasa itu dia tidak mempunyai elemen SDG ataupun dia tidak mempunyai elemen 5P. Dia hanya ada 3P. 3P itu ialah dia ada produk ataupun perkhidmatan, dia ada proses sama ada ISO ataupun halal ataupun lain-lain piawaian, dan seterusnya dia ada bisnes iaitu profit. Maka itu adalah pembangunan projek biasa, ya. Tapi kalau kita dah mempunyai pembangunan projek mampan, seharusnya kita sudah boleh kaitkan projek kita itu dengan the 17 SDGs ataupun kaitkan projek kita itu dengan elemen-elemen yang terkandung dalam 5P. So dengan secara tak langsungnya, kalau kita sudah boleh huraikan projek kita itu sebagai projek 5P, maka dengan sedianya kita boleh digelar sebagai mempunyai projek mampan. Jadi penilaian dia memang mudah. Dan kalau kita nak kaitkan sama ada projek kita itu bila kita pilih SDG dan kita nak tahu kaitannya dengan P5 itu tadi, ini sudah pun dibuatkan gambar rajahnya ataupun tabelnya, ya. So kalau kita nak pilih P5 employment, SDG manakah yang terkena dengan employment, sudah pun disenaraikan dekat sini. So kalau kita kata kita mempunyai impact P5 di bawah society and customers, which is community support, secara tak langsung SDG-nya adalah di sini dalam kotak ini. Jadi dengan ringkas kita sudah tahu kalau kita mempunyai impak-impak tersebut, maka SDG-nya pun sudah pun disenaraikan. Jadi kita tak perlu risau untuk cari di manakah SDG-nya berkait dengan impak P5 itu tadi. Okey? Begitu juga dengan penjurian lain yang kita tahu, selain daripada P5,
P5 ni di sini ya, Product, Process, People, Planet, Prosperity ni di sini. Inilah P5 dan inilah rajah untuk P5. Rajah ini adalah juga sealiran dengan pencurian yang dikira sesuai juga untuk pengukuran mampan. Satu lagi pencurian yang nama GRIG4, Element Alignment kat sini. Dan mereka juga telah pun menyahut seruan supaya syarikat-syarikat, terutamanya syarikat yang berdaftar di bawah bursa, perlu membuat laporan kemampanan ataupun dalam ringkas sustainability report hasil daripada projek mereka. So, mereka akan menggunakan elemen-elemen ini juga sebagai pengukuran. Bila kita tengok sealirannya dengan P5 adalah sama. Maksudnya sekiranya kita pakai P5, kita juga pakai GRIG4 punya pencurian. Begitu juga dengan United Nations Global Compact, mereka juga telah membawa kepada satu penjurian yang memohon supaya syarikat-syarikat memenuhi pemakaian supaya tidak merosakkan alam, membawa kebaikan dan seterusnya. Mereka juga telah menyenaraikan penjurian mereka. Dan kalau kita lihat apa yang diminta itu adalah sama dengan apa yang telah kita senaraikan dalam P5 ya. So maksudnya kita adalah selamat bila kita guna P5, penjurian P5, kerana dia juga memenuhi penjurian yang lain seperti mana yang digalakkan oleh United Nations dan bangsa-bangsa bersatu. Dan salah satu daripada pemakaian P5 kita telah juga buat di peringkat politeknik dan mereka juga telah mengeluarkan satu buku dipanggil Blueprint Smart Green Policy C, yang mana buku ini merupakan panduan untuk mana-mana politeknik dan college community di Malaysia untuk membuat projek supaya ianya menjurus kepada projek mampan. Dan kami telah pun terlibat secara langsung dalam menyediakan blueprint ini, dan mereka pada tahun ini akan menyertai penganugerahan projek mampan, di mana setakat ini kami telah pun menerima lebih kurang 65 projek untuk disemak dan diperiksa sama ada mempunyai ciri-ciri mampan. So oleh kerana mereka pun sudah dapat penganugerahan tersebut, mereka sudah pun bermula untuk menyediakan projek-projek mereka, laporan mereka dalam bentuk laporan kemampanan. Ya, mereka juga menggunakan Google Form ataupun Google Link yang sama seperti yang lain dalam memberi penyertaan dalam penganugerahan projek mampan. Ya, tapi mereka sudah pun agak awal telah menyediakan buku pengukuran tersebut. Dengan itu mereka sudah mudah membuat penyertaan dalam pengurusan projek mampan. Begitu juga dengan lain-lain industri yang mana sektor industri yang lain memang banyak ingin menyahut seruan untuk menjadikan projek mereka mampan, tetapi mereka tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam ya, kerana mereka belum pakai lagi P5. Di sini kami selepas penilaian kita boleh melihat sama ada projek owner ataupun syarikat yang ingin menuju ke arah kemampanan tersebut adakah mempunyai kemampanan yang diingini. Sebab ini adalah merupakan piawaian ya, ataupun pemakaian standard. So kalau belum ada, maka kita boleh jalankan latihan untuk mereka. Tetapi siapa yang akan menyertai penganugerahan, sekiranya mereka ingin mendapatkan persejilan sahaja, mereka dah boleh dapat sekiranya mereka berjaya mendapat penganugerahan.
Dan sertifikat yang mereka akan dapat adalah merupakan Advanced Certificate in Applied Sustainable Practice sekiranya mereka sudah pun berjaya untuk menyertai dalam penangguhan tersebut, ya. Dan kita tahu dalam konsep projek Mampan, kenapa ia ada nilai yang ingin disemak atau ingin diberi pengumuman. Sebab sekiranya sesuatu projek itu hanya khas untuk menumbuhkan projek yang berkualiti sahaja. Kalau projek yang berkualiti sahaja, hanya mereka akan mengira elemen masa, iaitu efficiency, cost, effectiveness dan scope dari segi bidang tugas. Dan kualiti tersebut adalah khas untuk mereka menilai sejauh mana pendapatan boleh diperolehi. Apabila ditanya tentang nilai, kebanyakannya mereka tidak akan boleh memberitahu nilai tersebut kerana daripada awalnya nilai itu tidak ditanam masa projek itu dibangunkan. Sebab itulah dalam projek Mampan, kita dah perlu pasang niat apakah nilai-nilai yang nak diterokai atau yang nak dibangunkan sebelum sesuatu projek itu berjalan. Kerana dengan adanya pembangunan nilai daripada peringkat awal, boleh dikira dari segi mana risiko dalam pembangunan projek tersebut dan apakah faedah lain yang boleh diperolehi hasil daripada pembangunan projek yang lebih mampan daripada projek biasa. Dan kita tahu bahawa bila kita sebut pasal nilai, faedah dengan risiko, dia adalah kait mengait dengan perhubungan kita dengan manusia, perhubungan kita dengan persekitaran dan perhubungan kita dengan ekonomi. Walaupun kita hanya adalah pengeluar produk ataupun mengeluarkan perkhidmatan, secara tak langsung sekiranya seorang itu ingin meninggikan pencapaian kepada nilai, mereka perlulah menjalankan projek di dalam bentuk 5P tadi dan bukannya projek dalam bentuk 3P. Sekiranya ingin mahukan projek dalam bentuk 3P, maka mereka hanyalah perlu kepada pematuhan sahaja, ya, tidak perlu kepada penciptaan nilai. Sebab seorang project manager ataupun pengurus projek, apabila dia nak panjangkan hayat projek dia, projek yang ada nilai sahajalah yang boleh panjangkan hayat. Kalau tidak, projek tersebut akan tamat ataupun tidak wujud lagi. Contoh, ya. Sebagai contoh, projek yang sudah tamat ataupun dah tidak wujud lagi dalam sektor oil and gas. Dalam sektor oil and gas, banyak projek tamat. Sebab ekonomi jatuh, maka banyak syarikat tutup. Sekiranya mereka mempunyai projek mampan, dari dahulu lagi mereka dah bina projek mereka sebagai projek mampan, maka sekiranya ekonomi jatuh, mereka dah boleh mengaitkan projek mereka pada masa itu ke projek lain. Bila kita kata berkembang ke projek lain, itu maksud mereka sudah pada awalnya tahu apakah pembangunan yang boleh bawa kepada projek lain apabila mereka sudah melihat pemakaian nilai, faedah dan risiko tadi dalam pembangunan mampan. Sebab itu bila kita kata jangka hayat projek itu hanya berkemampuan dipanjangkan sekiranya pengurus projek itu mampan. Sekiranya pengurus projek itu hanya cetek untuk membangunkan produk untuk satu ketika sahaja, maka panjang hayat itu tidak panjang. Perkhidmatan ataupun produk tersebut tidak akan boleh dipanjangkan sebab nilai untuk produk tersebut tidak dikait dengan projek lain. Sekiranya dikait, maka sudah tentunya mereka boleh mengeluarkan projek lain ataupun produk lain kerana ada pemakaian nilai daripada satu projek
kepada satu projek ya, yang boleh dikait rapat tadi. Sebab itu kita yang mempunyai syarikat, kita yang mempunyai kaki tangan ataupun pengurus projek, kita sentiasa kena peka ataupun mahir untuk menjadi seorang pengurus projek mampan, kerana sekiranya berlaku sesuatu perkara yang menggugatkan ekonomi, mereka sudah boleh buat projek lain supaya projek lain itu boleh mendapatkan pendapatan baru. Sebagai contoh, dalam bidang tourism, yang mana sekarang ini pelancongan amat tersekat kerana oleh COVID-19. Dan ramai orang yang mempunyai perniagaan dalam bidang pelancongan sudah pun agak dianggap kita kata jatuh kerana mereka tidak boleh menjalankan projek mereka. Tetapi sekiranya mereka tahu macam mana nak mengaitkan projek yang dulu yang pada mulanya amat tinggi nilainya dikait dengan projek baru yang memerlukan bukan setakat pengetahuan, pengalaman dan juga aset-aset yang dahulu, maka seterusnya mereka boleh menjadi pengurus projek mampan yang baru untuk projek baru. Tapi sekira ditamatkan seterusnya, maka projek itu tidak boleh hidup. Ya, projek yang tidak hidup adalah projek yang tidak mampan. Projek yang hidup adalah projek mampan sebab dia boleh berjalan daripada satu projek ataupun berkembang daripada satu projek ke satu projek yang lain. Ya. Sebab itu kita ingin bangunkan supaya setiap projek yang ada dalam syarikat, mungkin ada 2-3 projek, boleh mengait dari segi pemakaiannya untuk pengurusan pemakaiannya boleh mengaitkan di antara satu projek dengan projek yang lain supaya sekiranya berlaku sesuatu yang terkena musibah di satu projek, maka projek lain boleh bangun secara langsung, boleh sustainable lah. Maksudnya syarikat itu dah stabil juga walaupun satu projek ada terkena dengan musibah yang tidak dijangka. Jadi salah satu daripada kita panggil cara untuk menyelamatkan company kita, syarikat kita adalah supaya kita tahu macam mana nak menjaga ataupun membangun projek-projek supaya dia tidak jatuh dan tamat. Kita nak panjangkan setiap projek supaya dia boleh menjadi projek mampan dan terus membawa kepada kebaikan. Sebab itu 5P itu harus dipakai pada setiap projek supaya projek boleh dibangunkan dengan baik pada bila-bila masa sahaja. Tadi kita sebut pasal projek, jangka kerja projek. Kalau kita punya penyertaan dalam penganugerahan, kita pilih nama produk kita. Ya, kita pilih apakah nama produk tersebut ataupun nama perkhidmatan tersebut, dan kita pilih juga apakah proses yang kita gunakan untuk menjalankan aktiviti kita. Kalau kita mempunyai ISO, kita sebut kita ada ISO. Kalau kita mempunyai halal certification ataupun syariah compliance ataupun mana-mana proses yang kita pakai sebagai piawaian untuk SOP kita, kita boleh tuliskan dalam kita punya penyertaan tersebut ya. Dalam borang kita tu ada tanya apakah proses yang digunakan dalam kita menjalankan projek kita. Dan pilih satu projek untuk satu penyertaan. Kalau dalam syarikat kita ada 2-3 projek, kita boleh buat penyertaan untuk 2-3 projek. Tapi satu projek mesti ada satu pengurus projeknya. Maka pengurus projek tersebut mungkin ada 2-3 ahli ataupun staf ataupun kaki tangan ataupun bantuan daripada mana-mana pihak yang lain, dan ini boleh ditulis sebagai ahli projek. Dan setiap projek tersebut tidak semestinya mempunyai ahli yang sama. Mungkin dari projek A dia ada 3 orang ahli, projek B dia ada 4 orang ahli, dan projek C dia ada 10 ahli. Jadi setiap projek itu mempunyai perhubungan kait di antara satu sama lain yang berbeza, tetapi mungkin ada pernyataan nilai yang sama. Jadi situ kita boleh
nanti kita boleh iktirafkan sebagai 2-3 projek yang menjurus kepada nilai yang sama, ya. Untuk impak sosial, seperti mana yang saya sebut tadi, pilih di bawah topik, 4 topik tadi, amalan buruh, masyarakat dan pengguna, hak asasi manusia, perilaku beretika itu tadi. Di bawahnya, mana satukah elemen? Tidak perlu ambil semua. Sebab bila kita kata tidak perlu ambil semua, adalah kerana projek kita tidak menghasilkan kesemua elemen impak itu. Kalau elemen impak kita adalah khas untuk satu sahaja elemen, mungkin kesihatan, mungkin latihan, mungkin voluntary ataupun buruh sukarela, cukup untuk kita mengatakan impak kita. Begitu juga dengan alam sekitar, kalau penyertaan kita itu ada kena-mengena dengan pengangkutan, ada kena-mengena dengan consumption, ada kena-mengena dengan tenaga, pilih saja mana satu. Jangan ambil semua. Sebab pengukurannya nanti untuk mengatakan kita mempunyai impak, perlu ada evidence untuk mengatakan ini impak yang telah pun dijanakan ataupun impak yang telah menghasilkan pemulihan dari segi persekitaran, ya. Mungkin kita logistik kita pakai electrical car, so memanglah ada impak persekitaran. Kalau kita kata kita tak pakai dah elemen-elemen yang mengeluarkan karbon, of course kita mempunyai already impak persekitaran. Tapi semua ini adalah bantuan untuk menyelamatkan alam. Jadi dalam kita punya projek, pemakaian tentang peralatan ataupun pemakaian dari segi teknologi amat sesuai untuk kita ketengahkan bagaimana kita nak mengeluarkan impak tersebut. Begitu juga dengan impak kemakmuran, mana satukah yang dikatakan boleh kait-mengait dengan projek kita? Sama ada dari segi ulangan pelaburannya, sama ada dari segi fleksibiliti perniagaannya, semua itu merupakan kebaikan. Dan kita bukan nak menilai dari segi kos, sama ada kos itu tinggi atau rendah. Kita menilai dari segi dia punya ulangan dari segi kebaikan, nilai kebaikan. Setiap projek memang ada prosesnya sendiri. Ya, kita bukan nak melihat dari segi proses dalaman, tapi kita tahu semua projek memang ada dia punya proses. Dan kelima-lima P yang kita pakai tadi tu memang akan kena mengena dengan proses dalaman dalam penyediaan setiap satu projek. Hanya jangka hayatnya mungkin berbeza. Sebab jangka hayat tersebut memang kait-mengait dengan nilai dan faedah. Begitu juga dengan risiko. Jadi seorang yang menjana pendapatan daripada projek, dia haruslah menjadi seorang pengurus yang baik untuk memastikan bahawa tidak ada lagi kekangan yang boleh mengurangkan hasil nilai ataupun hasil pendapatan. Sebab itu kita yang kait-mengait dengan projek-projek persekitaran, dengan projek-projek komuniti, kita memang harus peka macam mana kita nak menyelamatkan projek kita itu dalam keadaan mengeluarkan hasil yang paling tinggi, yang mana tidak dibuat oleh orang lain tetapi oleh projek kita sendiri. Di bawah pertubuhan kami, ya, Sustainable Business Network Association Malaysia, dalam ringkasannya SUSNET, kita memang berkait rapat dengan berbagai persatuan dan juga organisasi yang memang peka dan bertauliah dalam pengurusan projek Mampan, ya. Sebab industri Mampan ini bukanlah industri satu, dia adalah industri yang menyeluruh. Mampan adalah untuk ekosistem, supaya kita tahu bahawa pemakaian Mampan itu atau pemakaian sustainability practice itu adalah untuk kita memastikan pengeluaran hasil kita tidak merosak alam, tidak membawa kepada kebinasaan alam sekitar, sama ada di laut, di darat,
di udara, di pokok, kepada binatang dan seterusnya, ya. Sebab kita tahu bahawa penjanaan ekonomi kita akan kait mengait dengan elemen-elemen ekosistem itu. Sebab itu kita nak seseorang yang menjadi usahawan. Contohlah, orang tu menjual air botol. Ya, dia mungkin mendapat pendapatan yang tinggi hasil daripada penjualan air. Tapi aset air itu ada kena-mengena dengan plastik. Jadi kalau plastik itu sebagai aset yang dibuang, maka orang yang menjual air itu bukanlah seorang pengurus yang mampan. Sebab aset plastik itu sudah dibuang tanpa dipeduli. Tidak kisah tentang apa akan berlaku pada plastik tersebut. Maka dengan demikian, projek penjualan air itu bukanlah projek mampan. Sebab dia tidak mengambil peduli tentang pemakaian plastik oleh pengguna. Dengan secara tak langsung, plastik itu mungkin sudah pun banyak membawa keburukan kepada kesedaran alam. Walaupun dia adalah seorang yang meraih keuntungan yang banyak, tetapi sebagai pengurus projek, dia gagal untuk membantu pemulihan dalam kita punya ekosistem kita. Sebab itu kita nak beri penganugerahan kepada mereka yang boleh menjaga aset. Kita tak mahu aset penjualan dibuang sebagai aset yang tidak dinilai. Semua aset yang dibeli dan untuk dijual pada pengguna adalah aset yang tidak boleh dibuang dalam keadaan tidak peduli dan tidak ada pemantauan terhadap aset tersebut. Ramai orang banyak ingin menjadi usahawan dalam keadaan beli sesuatu aset, plastik ke, botol ke, kayu ke, ataupun apa-apa, dalam keadaan bila dijual, aset itu tidak dikira sebagai aset penting. Sebab sudah dijual. Jadi kita tahu projek-projek yang akan datang, kalau akan berterusan dengan cara begini, maka kita punya ekonomi akan merosot. Sebab semua barang-barang yang kita akan beli nanti sudah berharga lebih tinggi daripada apa yang sepatutnya, dan seterusnya semua pemakaian aset-aset ini sudah tidak boleh dijalankan lagi sebab sudah tidak mampu untuk menjadi projek mampan. Jadi dengan itu kita tahu circular economy ataupun penjanaan ekonomi hasil daripada pusingan projek tidak mendatangkan hasil sebab sudah yang mana tidak dijaga oleh semua pihak yang menjalankan projek perniagaan ataupun projek-projek mereka masing-masing di industri masing-masing. Dengan itu kita semua adalah terlibat dan terkena dengan musibah oleh orang lain yang tidak mampan. Sebab itu kita mahu semua pihak yang ingin mendapatkan penganugerahan mampan, kita nilai daripada sikapnya daripada awal bagaimana dia nak menilai aset pembeliannya dan bagaimana dia nak mengumpul balik aset pembuangannya supaya tidak merosakkan alam. Itu adalah penilaian yang paling tinggi yang kita buatkan mengikut projek-projek masing-masing lah. Kalau projek-projek perkhidmatan mungkin tidak bawa banyak kebinasaan kepada alam, tetapi dia banyak berpihak kepada komuniti. Dan sekiranya komuniti yang dibawa itu adalah komuniti yang perlukan penjanaan pendapatan, seperti orang-orang yang kurang upaya, orang-orang yang memang kehilangan mak bapak ataupun OKU ataupun orang-orang yang mungkin sudah tidak mampu untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang sihat, ya. Jadi maka dengan demikian kalau kita tidak bantu komuniti tersebut, secara tak langsung mereka juga akan tersisir daripada ekosistem dan mereka akan menjadi bebanan kepada ekosistem kita. Sebab itu kita punya kemampanan kita mesti peka dan prihatin dan seterusnya perlu membawakan kebaikan kepada mereka juga
walaupun kita mempunyai projek yang tidak kena-mengena, tapi kita sudah pun memberi sumbangan kepada mereka secara tidak langsung sekiranya projek kita berjaya. Saya salah seorang yang mempunyai pertaulian mampan, certified Green Project Manager dan juga certified assessor, dan kami memang amat peka tentang pemakaian konsep mampan, dan kita nak buatkan sikap kemampanan itu sebagai satu tabi'i, satu perangai yang baik, sikap yang baik, tabi'i yang baik. Ya, jadi kita nakkan pemulihan di dalam persekitaran dan komuniti kita itu tidak dihancurkan kerana sikap buruk kita. Kalau kita beli plastik, naik kereta, kita buang plastik itu di tingkap kereta, itu merupakan sikap tabi'i yang tak baik. Begitu juga pelancong kalau dia datang dan dia tidak mempunyai sikap baik dalam menyimpan barang-barang yang terpakai, tak kiralah barang apa yang dibawa, maka dengan demikian kita akan ditanggungjawabkan tentang pembuangan tersebut. Jadi kita harus membawa satu pengetahuan yang tinggi kepada mereka tentang sikap kita mengenai kemampanan. Kalau di luar negara seperti Jepun, Korea, New Zealand, Sweden, Ireland yang mempunyai aset tinggi tentang persekitaran, mereka memang ajar pelancong supaya tidak membawa keburukan kepada negara dia. Sebab mereka tahu sekiranya berlaku apa-apa bencana adalah kerana perbuatan manusia itu sendiri. Bukan kerana perbuatan semula jadi yang selalunya kita tahu itu adalah di luar jangkaan. Ya. Jadi kalau manusia yang kita nak jaga ini, kita perlu beri dia manfaat yang baik tentang sekiranya dia bersikap positif. Sebab itulah kita nakkan supaya semua pengurus projek dalam bidang pelancongan supaya lebih peka dalam soal-soalan kemampanan, dan sekiranya mereka sudah pun mempunyai idea untuk projek mampan, mestilah beri pertaulian ataupun penganugerahan pada mula-mulanya. Ya. Walaupun projek itu masih belum berjalan, tapi di peringkat konsep sahaja pun kita dah boleh bagi penganugerahan. Bukan saja kerana sudah berjalan ataupun sudah tamat. Semua jenis projek, tak kiralah sama ada projek itu projek masih lagi di peringkat pemikiran ataupun masih lagi di atas paper, projek paper saja, semua itu boleh diberi pengiktirafan. Ya. Pelancaran penganugerahan projek mampan ini sudah berjalan agak lama, pada tahun 2015. Jadi bukanlah satu perkara baru. Hanya industri pelancongan ataupun industri-industri yang di luar bidang yang saya terujai itu, mereka mungkin belum kenal lagi tentang pengurusan projek mampan. Tetapi Kementerian Alam Sekitar ataupun pada ketika dulu dipanggil Ketah ataupun Mestek, mereka sudah pun memberi kelulusan supaya sekiranya kita menjalankan penganugerahan projek mampan, kita boleh guna logo mereka sebagai salah satu daripada pemakaian untuk memberitahu bahawa kementerian amat menyokong terhadap penganugerahan ini. Ya. Dan dua gentleman yang ada di depan kaca ni, kaca komputer ini, seorang itu yang tengah itu, dia adalah pengasas Green Project Management. Nama dia Dr. Joel Carboni, dan dia adalah pengasas kepada Sustainability Project Management dan juga pengeluar buku dalam penjurian. Sebab itu saya amat rapat tentang pengurusan mampan ini, kerana kita tahu kalau kita nak mencedok ilmu dalam pengurusan mampan, kita perlulah belajar daripada orang yang pintar dan orang yang telah mengeluarkan ilmu-ilmu tersebut. Dan secara tak langsung kita tidak akan tersasar luar daripada apa yang telah dijalankan oleh negara-negara lain. Ya.
Dan tahun lepas ramai juga yang telah menerima penganugerahan projek Mampan, dan ada lebih kurang 20 syarikat yang menyertai tahun lepas dan mereka telah pun mendapat penganugerahan. Tahun ini lebih daripada 100 menyertai penganugerahan, ya, dan penganugerahan ini akan diumumkan pada bulan Disember sebagai salah satu kami punya aktiviti, ya, Sasnet dalam pengumuman. Dan sebab itu sekarang ini kami menggalakkan siapa-siapa syarikat yang ingin menyertai penganugerahan ini, jangan segan, jangan malu, sebab penganugerahan ini bukan ada yuran, tidak ada yuran yang diperlukan. Penganugerahan ini adalah untuk mengenal pasti bahawa mana-mana syarikat, individu ataupun kumpulan yang ingin menyertai penyertaan penganugerahan hanya perlu menjawab soalan-soalan dalam Google Form supaya kami boleh pastikan bahawa penilaian kami terhadap projek adalah berpandukan kepada 5P yang saya sebut tadi, ya, Product, Process, People, Planet, Prosperity. Maka dengan mudahnya kami boleh kenal pasti siapakah yang layak mendapat penganugerahan. Inilah mereka-mereka yang tahun lepas telah mendapat sijil penganugerahan daripada Green Project Management USA. Persijilan penganugerahan ini bukanlah datang daripada negara kita, dia datang daripada luar negara, daripada USA. Sebab itu pengiktirafan dia amat tinggi, ya, dan mereka yang dapat penilaian ini, mereka semuanya maju ke hadapan, ya. Pada tahun ini mereka semua maju sebab mereka sudah tahu macam mana nak menjalankan projek Mampan tersendirinya, boleh mengajar orang lain juga, dan sekiranya mereka mengeluarkan projek lain, mereka akan memakai juga pemakaian 5P sebab ia boleh mengeluarkan nilai, faedah dan juga pengukuran yang baik untuk diiktirafkan sebagai projek Mampan. So saya tahu bahawa pada hari ini merupakan pengenalan sahaja, ya, tapi kami di bawah Sustainable Business Network, saya sebagai pengasasnya, memang sudah banyak berkecimpung dalam bidang, bukan sahaja dalam bidang penganugerahan. Sejak saya masuk dalam bidang kerajaan, dari bidang industri, keusahawanan, semua saya punya pengalaman saya bawa juga kepada satu akademi yang disebut Sustainability Academy for Youth and Professional, SAYAP, ya, supaya kita tahu bahawa banyak-banyak projek perlu kita ketengahkan, dan ramai projek manager dia ingin belajar dari segi pengetahuan dan juga pengalaman orang lain. Sebab itu kami sediakan juga akademi yang boleh membantu sesiapa yang ingin membaik pulih projek mereka supaya bukan saja menjurus pada 3P tapi juga kepada 5P. Sekiranya ada apa soalan, kita boleh buka soalannya kepada mereka-mereka yang mendengar sesi ini. Doktor, Yes. I nak tanya. Doktor rasa I punya produk tourism yang saya tengah majukan ni sesuai untuk sustainability punya assessment ke? Yes. Saya dah pernah dengar NG punya persembahan, dan saya tahu ada banyak perkara yang disentuh oleh NG dalam persembahan itu yang mengait dengan 5P, ya, sebab penerangan ataupun storytelling yang dibentangkan itu, saya sudah tahu bahawa NG sebagai seorang pengurus projek telah memberi keprihatinan terhadap bukan saja produk dan perkhidmatan, tetapi mempunyai piawaian pemakaian yang baik dari segi safety, ya, dan juga peralatan yang kena-mengena dengan keselamatan. Di samping itu, komuniti yang dibantu oleh Puan NG adalah untuk komuniti yang dalam bidang keusahawanan di Sungai Besar.
secara langsungnya memanglah ada komuniti yang sudah pun mendapat banyak kebaikan daripada bantuan Encik Angie. Di samping itu, bila Puan Angie juga ada terlibat dalam persekitaran, dalam pelancongan persekitaran juga yang dari bentuk laut, ya, pergi ke laut menangkap ikan dan seterusnya. Itu sudah kait-mengait dengan persekitaran. Sama ada Puan Angie boleh membaikkan lagi projek tersebut supaya tidak ada unsur-unsur yang boleh merosakkan alam, itu merupakan pemulihan yang akan datang. Sebab kita mahu kebaikan itu dipulih peringkat demi peringkat. Ya. Kita tahu tidak ada orang yang boleh buat projek yang dia boleh siapkan secara menyeluruh serentak. Tidak ada. Sebab pemakaian konsep hanya boleh dipakai bila diaplikasikan di tempat yang kita terlibat secara langsung. Ya. Kalau terlibat di Sungai Besar ataupun terlibat di tempat-tempat lain. Ya. Begitu juga dengan ekonomi. Sebab penjanaan ekonomi itu adalah kerana kita mengeluarkan impak komuniti ataupun impak persekitaran. Jadi bila ada tarikan untuk orang mengguna produk-produk yang diumumkan oleh Puan Angie itu, mereka akan tertarik bukan sekadar dari segi pengurusan, tertarik juga dari segi menjana pendapatan di kawasan tersebut. Jadi ekonominya sudah dapat dirasai membawa kebaikan kerana penceritaan tu telah nampak 5P sebagai seorang pengurus yang bijak dan juga mampan. Adakah saya sudah menjawab soalan Puan Angie? Ya. Very thank you, Doktor, untuk invite I untuk join untuk seksi ni. Sebab seksi ni banyak memberi ilmu kepada saya tentang sustainability. So, SDG ni I sudah lama pernah dengar, tapi nak tahu lebih lanjut tu baru hari ni I tahu lebih detail tentang SDG ni. So, Doktor, boleh saya tahu tak macam mana kita nak join untuk program ni untuk dapat advanced certified daripada projek mapan ni? Saya akan bagi kepada Puan Angie satu Google Form yang mana apa yang saya sebut dalam persembahan saya ini adalah merupakan elemen yang perlu diisi dalam Google Form mengikut projek Encik Angie. Kalau Puan Angie ada 2-3 projek yang nak diumumkan sebagai projek di bawah syarikat Puan Angie, boleh. Katalah projek pelancongan menggunakan penangkapan ikan. Ya, salah satu projek lah. Contoh ya. Dan satu lagi projek pelancongan yang berkaitan dengan pemakaian setempat di Sungai Besar bagi menjana pendapatan bagi ekonomi nelayan. Itu satu projek kedua. Nombor 3 adalah projek pelancongan yang berkenaan dengan kata-kata dengan memantau kawasan mangrove di Sungai Besar. Jadi itu 3 area yang lain, yang berbeza. Impak dia beza, nilai dia beza, komuniti dia berbeza, dan orang yang terlibat secara langsung dalam projek tersebut adalah juga berbeza. Jadi secara tak langsung Puan Angie sebagai pengurus projek, bila nak membentangkan projek mampan, boleh pilih mana satu yang membawa kepada peningkatan impak yang tinggi. Mungkin projek nombor 1, mungkin projek nombor 3. Dan bila ada impak besar, lebih meyakinkan ialah bila branding tu tadi, branding impak tu tadi boleh dikaitkan dengan syarikat sebagai syarikat yang prihatin, syarikat yang amat peka tentang kesihatan persekitaran. Sebab menjana aktiviti itu penting dalam keadaan persekitaran kita tidak kotor, persekitaran kita tercemar, persekitaran kita tidak menggugat ekonomi tempatan. Kalau ada tergugat, maka
perniagaan Puan Angie sudah tergugat. Sebab itu kita kena sama-sama memberitahu bahawa saya seorang pengurus projek Mampan dan projek saya pun telah diberi penganugerahan, maka secara langsung saya mahu juga ramai lagi menyediakan projek Mampan, dan kita dalam ekosistem yang setempat itu pasti memastikan bahawa semua orang mampan. Jadi dengan erti kata tempat itu sudah menjadi tempat yang mampan dan peka tentang apa yang boleh merosakkan ekonomi orang lain. Jadi tempat itu akan menjadi model macam tu. Faham. Ya. Boleh. So nanti Boleh. saya akan sebab saya sudah rekod persembahan ini, sebab ada ramai yang sama dengan Puan Angie yang terlibat dalam pelancongan. Saya akan rekod dan bagi pada Puan Angie juga, sekiranya rasa terlupa apa yang saya cakap tadi, dan boleh semak balik dan boleh bagi kepada anak buah ataupun staf untuk mendengar, dan sekiranya ingin membuat projek baru yang mampan, boleh sediakan ilmu yang baik kepada mereka supaya tak terkeluar daripada 5P tu tadi. Okey, boleh doktor. Boleh Okey. So saya akan bagi Google Form untuk diisi, dan soalan dia tak banyak, bukan nak suruh buat karangan yang panjang-panjang tu ya. Tidak. Tapi boleh diceritakan sebagai bagaimana projek mampan kita itu membawa kepada kebaikan. Itu saja. Okey, boleh doktor. Faham. Ya? Okey. Kalau itu saya sudahi. Saya terima kasih dengan Puan Angie, dan saya akan bagi rekod ini kepada Puan Angie untuk bagi pada sesiapa yang ingin menyertai penganugerahan projek mampan. Okey. Alright. Okey. Terima kasih. Kita jumpa lagi ya. Many thanks. Okay. Okay, thank you, Dr. Bye.